الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرهم قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 أو كما قال. حديث متفق عليه. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis. Kata dia, berlaku satu peristiwa. Sahabat-sahabat muhajirin yang miskin telah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin miskin. Semua miskin. Bukan kerana asal mereka miskin, tapi kerana mereka hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, mereka tinggal kekayaan mereka. Kalau mereka orang bisnes yang berjaya, mereka tinggal semua bisnes mereka di Mekah. Kalau mereka ada gedung perniagaan besar, semua gedung perniagaan itu tinggal di Mekah. Kalau daripada harta banyak,
Takat mana boleh bawa, mereka bawa. Hak mana tak boleh, tinggal di Mekah. Maka sahabat-sahabat yang muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah daripada Mekah ke Madinah ni adalah terdiri daripada sahabat-sahabat yang kemudiannya tak ada duit. Mereka jumpa Nabi SAW. Kata mereka kepada Nabi, Zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'ibil muqim. Mereka kata dekat Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka mati, mereka bawa sama dengan mereka darjat-darjat yang tinggi dan juga nikmat yang kekal. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin ni, mereka pergi komplain dekat Nabi. Mereka kata dekat Nabi, untunglah orang kaya. Sebab orang kaya, bila mati, mereka bawa harta, mereka bawa banyak pahala dengan kerana harta kekayaan mereka. Dengan kerana mereka kaya, bila mereka mati, mereka bawa banyak pahala berbanding dengan orang miskin. Orang miskin bila mati, bawa pahala tak banyak macam mana orang kaya bawa. Yusalluna kama nusalli. Dia kata orang kaya semayang, kami pun semayang. Wa yasumun kama nasum. Orang kaya puasa macam mana kami hak miskin ni puasa. Walahum fadlun min amwal. Tapi depa ada kelebihan dari segi harta. Yahujjun wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Orang kaya, mereka ada kelebihan dari segi harta. Yahujjun, mereka boleh buat haji banyak kali. Wa ya'tamirun, mereka boleh buat umrah banyak kali. Mereka ada duit. Dengan duit mereka boleh pergi haji tiap-tiap tahun pun boleh. Umrah tiap-tiap tahun mereka boleh pergi. Wa yujahidun wa yatasaddaqun. Orang kaya dengan duit yang ada kat mereka boleh berjihad. Mereka boleh bermujahadah. Mereka berjihad dengan harta. Harta ada tu, mereka bagi derma untuk orang yang nak pergi berperang pada jalan Allah. Mereka berjihad dengan harta. Wa yatasaddaqun. Dengan duit, dengan harta yang ada kat mereka boleh bersedekah. Orang kaya kalau mati untung berbanding dengan kami hak miskin ni. Kami hak miskin ni bila mati nak banding dengan orang kaya mati, orang kaya untung banyak. Kami hak miskin semayang, mereka semayang. Kami hak miskin puasa, mereka puasa. Tapi mereka boleh derma, kami tak boleh. Kami tak ada duit. Mereka boleh bersedekah, kami tak boleh. Kami tak ada duit. Mereka boleh pergi buat haji banyak kali, kami tak boleh. Kami tak ada duit. Mereka boleh pergi buat umrah banyak kali, kami tak boleh. Kami tak banyak duit. Maka nak banding orang kaya dengan kami hak miskin ni, untunglah orang kaya, rugilah kami orang miskin. Sahabat-sahabat muhajirin yang miskin ni pergi jumpa Nabi, pergi kata macam tu dekat Nabi. Faqala Nabi SAW. Nabi jawab. Nabi kata, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Mau tak hampa aku nak cerita dekat hampa semua sesuatu yang boleh membuatkan kamu dapat pahala macam mana pahala orang-orang dulu. Nabi kata. Nabi kata dekat sahabat-sahabat miskin ni, Nabi kata aku nak bagi tahu dekat hampa satu benda. Yang benda ni kalau sekiranya hampa buat, hampa dapat pahala macam mana orang dulu-dulu duk buat dapat pahala. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Bahkan pahala hampa dapat ni boleh lebih daripada orang yang selepas daripada hampa. Kalau hampa buat benda aku nak habaq ni, hampa akan dapat pahala macam mana orang dulu-dulu, dan hampa akan dapat lebih pahala daripada orang yang kemudian daripada hampa. Hampa mau tak tahu apa benda ni? Wala yakunu ahadun afdala minkum. Nabi kata bahkan tak ada orang yang akan jadi lebih baik daripada kamu illa man sana'a mithla ma sana'tum. Melainkan depa buat macam yang kamu buat. Sat lagi aku nak abang ni.
Ni benda aku nak abang sekali lagi ni, kalau sekiranya hampa buat benda tu, hampa akan dapat pahala banyak macam mana pahala orang-orang dulu. Bahkan pahala yang hampa akan dapat lebih daripada orang yang sebelum daripada hampa. Orang yang selepas daripada hampa. Bahkan kalau sekiranya hampa buat benda tu, tak ada siapa boleh menandingi hampa dari segi pahala, melainkan orang yang boleh tandingi pahala itu ialah orang yang buat macam yang benda aku nak abang sekali lagi. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat kata, tentu kami nak tahu apa benda yang kalau sekiranya kami buat, kami boleh dapat pahala macam mana pahala orang dulu-dulu. Apa benda yang kalau sekiranya kami buat, kami akan lebih pahala daripada orang yang selepas kami. Benda yang apabila kami buat, tak ada orang boleh menandingi kami dari segi pahala, melainkan orang tu buat macam mana yang kami buat. Apa benda? Benda tu kami nak tahu ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salat salasan wa salati. Nabi kata benda tu mudah saja. Tiap-tiap kali kamu lepas sembahyang fardu, pastikan kamu bertasbih 33 kali. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa tuhammidun, dan kamu bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbirun, dan kamu bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Kalau hampa buat yang tu, hampa akan dapat pahala macam mana pahala orang-orang dulu. Kalau tiap-tiap kali lepas sembahyang, kamu bertasbih 33 kali, kamu bertahmid 33 kali, kamu bertakbir 33 kali, tanpa meninggalkan benda ni, kamu akan dapat pahala lebih besar daripada pahala orang yang kemudian daripada kamu. Kalau kamu amalkan benda ni dan kamu tidak tinggal benda ni, kamu akan dapat pahala yang cukup besar sampai tak ada orang boleh menandingi besarnya pahala yang kamu dapat ni, melainkan orang tu buat macam mana yang kamu buat. Qala Abu Salih, kata Abu Salih rawi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lamma su'ila an kayfiyati dzikrihinna qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salatan wa salati. Abu Salih kata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan, kata Abu Hurairah, bila ditanya tentang cara dia, Abu Hurairah tanya Nabi macam mana cara dia nak buat tu, maka Nabi SAW kata, sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Simple lah. Tapi tak semua orang boleh buat. Kan? Sebahagian ulama kata, bukan hadis, ulama kata wa man lam yarid kal qiri. Ini kata-kata ulama, bukan hadis. Dia kata man lam yarid, barang siapa yang tidak wirid, kal qir, ataupun dibaca kal qiri. Kal qir, qirdun makna dia monyet. Kal qiri maksudnya macam monyet. Man lam yarid kal qir, barang siapa yang tidak wirid selepas sembahyang, dia macam monyet. Ulama kata. Pasal apa? Pasal ulama mengambil kira hadis ini. Hadis yang Nabi SAW kata, pastikan lepas kamu sembahyang fardu pada tiap-tiap waktu, jangan lupa sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Barang siapa yang amalkan benda ni tanpa meninggalkan dia, Nabi SAW kata dia dapat pahala besar. Pahala yang dia dapat ni macam pahala umat-umat dulu. Pahala yang dia dapat ni lebih besar daripada pahala umat kemudian dia. Pahala yang dia dapat ni tak ada siapa boleh menandingi besarnya pahala ni, melainkan orang tu buat macam yang dia ni buat. Dan hadis itu muttafaqun alaih.
Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Imam Muslim, kata dia, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata dia, fuqara al-muhajirin ini, dah lepas Nabi SAW kata macam tu, mereka mai jumpa Nabi SAW lagi sekali. Mereka kata, kami buat macam yang Tuan suruh buat. Nabi dah habaq kata buat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sahabat-sahabat hak miskin ni balik pakat buat. Mereka buat, orang kaya buat juga. Dia jadi lagu tu. Jadi mereka masih lagi rasa tak puas hati. Tadi ni pergi jumpa Nabi SAW, pergi kata dekat Nabi, untunglah orang kaya kerana mereka ada harta, pahala mereka lebih daripada kami. Kami semayang, mereka semayang. Kami puasa, mereka puasa. Tentu kami dengan mereka dari segi pahalanya draw. Tapi bila mai tampak harta, mereka potong kami. Mereka boleh bersedekah, mereka boleh berderma, mereka boleh pergi buat haji kerap, mereka boleh pergi buat umrah kerap dan sebagainya. Kok mana pun mereka ni punya pahala nanti lebih pada kami. Nabi SAW kata kat mereka, tak apa. Dia ada jalan lain untuk nak tambah pahala hangpa. Apa dia? Nabi kata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Mereka ni dengar, mereka pun balik praktikkan benda tu. Bila balik lepas semayang, pastikan zikir benda ni semua. Bila mereka zikir, orang kaya pun satu macamnya duk zikir juga. Mereka kata yang ni tak boleh juga. Mereka potong juga kita. Patah balik, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati, balik mai jumpa Nabi lagi sekali. Faqalu, depa kata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Ni kami sendiri dengar sahabat-sahabat kami hak kaya ni, bila kami sebalik lepas semayang duk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, depa dengar kami zikir, depa pun pulun zikir sama. Macam mana ni ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nabi kata itulah kelebihan yang Allah bagi pada orang yang dia kehendaki. Nabi tutup bang cerita ni. Nabi kata cerita dia lagu ni lah. Kok mana pun orang kaya, kalau sekiranya dia baik macam mana hampa orang miskin baik, dia lebih juga. Nabi kata yang tu tak payah buat apa. Pasal apa? Pasal dia buat macam hampa buat, nak potong mereka mereka tak menasabah. Ini zaman meritokrasi. Ini zaman merit. Siapa belajar pandai dia dapat tempat di universiti. Siapa pulun buat ibadat ada ganjaran di sisi Allah. Takkan kerana dia miskin dia berzikir nak potong pahala dia, tak boleh. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia. Inilah untungnya jadi orang kaya. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang boleh kita buat ialah, yang pertama, zikir adalah amalan yang mudah kita nak buat, tapi pahalanya besar sekali. Itu kita kena ingat. Zikir adalah amalan yang mudah. Mudah tuan-tuan. Tak gaduh ada yang semayang, tak gaduh duduk dalam masjid. Dua motor, dua kereta boleh. Nak bagi sedap lagi buat lagu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil buat kereta. Tak sedap. Tentu sampai Sungai Petani. Pahala boleh, semua pun boleh. Ditakdirkan berlaku apa-apa dalam perjalanan kita dua kereta, ditakdirkan berlaku apa-apa. Kalau mati sekalipun dalam keadaan lidah kita basah dengan zikrullah, apa lagi kita nak? Satu amalan yang mudah, pahalanya besar. Cuma nak buat ke tak buat, yang tu aja.
Yang kedua, kesimpulan yang boleh kita buat, Islam suka kalau sekiranya umat Islam jadi orang senang ataupun jadi orang kaya. Islam suka. Islam tidak menentang orang Islam jadi kaya, jadi senang. Sebaliknya Islam suka orang Islam jadi senang, jadi kaya. Dengan syarat kesenangan dan kekayaan itu tidak membuatkan dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam senang, kaya, dia guna pula kesenangan dan kekayaan dia untuk bantu Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan lebih pahala kepada dia daripada orang-orang miskin yang tidak ada peluang untuk nak buat pahala menerusi harta kekayaan yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang ketiga, kekayaan ataupun kaya boleh mendatangkan banyak jalan kebaikan dan pahala. Tuan-tuan tengok dalam Islam, Islam mensyariatkan zakat. Zakat ni siapa yang boleh buat keluar? Orang kaya. Dalam Islam, Islam mensyariatkan kerja haji. Haji ni siapa yang boleh buat? Orang kaya. Ni semua ibadat yang memerlukan kepada ada duit baru boleh buat. Tidak ada duit, nak pergi haji pun tak boleh. Tidak ada duit, nak keluar zakat pun tak boleh. Buat keluar zakat itu satu kewajipan. Buat keluar boleh pahala. Macam semayang juga, satu kewajipan. Tak buat berdosa, tapi bila buat boleh pahala. Sedekah, satu amalan yang dianjurkan oleh Islam. Siapa yang nak boleh sedekah ni? Orang ada duit. Tak ada duit, tak boleh sedekah. Bahkan kena minta sedekah pula lagi. Jadi Islam adalah agama yang suka kepada umat dia jadi orang kaya, dan kekayaan boleh menyebabkan orang yang kaya ini mempunyai banyak jalan untuk buat kebajikan dan kebaikan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi satu kefahaman kepada kita semua, dan mudah-mudahan dia menjadi satu semangat kepada kita untuk nak memertabatkan orang Islam dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan muka surat 184. Muka surat 184. Tajuk bab ma jaa fi a'lamil hub, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagi tahu kasih kepada saudara yang dikasih. Kita dah bagi tahu bulan lepas, Islam mau supaya kita bagi tahu isi hati kita dekat orang yang kita kasih. Kita suka dekat siapa-siapa, kita kasih dekat siapa-siapa, bagi tahu kat dia. Dia beritahu kat dia, aku suka dekat hang kerana Allah. Aku kasih dekat hang kerana Allah. Islam suruh begitu. Kita baca hadis dia. Adalah syarak kita suruh seorang yang apabila kasih akan saudara dia yang sama-sama Islam, memberi khabar kepada saudaranya akan kasihnya itu. Islam suruh supaya suka orang yang mendengar akan dia kasih akan kawannya itu, supaya orang yang dengar tu bertambah lagi ukhuwah Islamiah dia dengan kita. Mungkin selama ni mungkin selama ni dia tengok kawan tu dia tak 100% kepercayaan. Dia tengok dia ni depan aku baik, tak ke belakang aku dia duduk tengah belakang aku. Dia ni depan aku nampak manis, tak ke belakang aku duduk tikam aku. Dia ni depan aku nampak cantik, tak ke belakang aku dia yang duk buat cerita macam-macam yang tak elok tentang aku. Kita ada duk ingat macam-macam dekat orang. Tapi kalau satu hari orang ni mai dekat kita, dia kata, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku sayang kepada kamu kerana Allah. Dia kata tu padam habis segala ingatan buruk kita kat dia. Agama mau macam ni. Bahkan Nabi SAW biasa satu orang sahabat mai jumpa dia, sahabat nak cerita tentang buruk sahabat seorang lagi. Mai jumpa Nabi, mai duk habaq, ya Rasulullah, si fulan kata dekat kamu. Nabi terus potong cakap dia. Nabi kata tak usah cerita benda tak elok dekat aku. Nabi kata aku tak mau aku keluar kepada manusia dalam keadaan hati aku tidak sejahtera. Tuan-tuan, bila ada orang main habang kat kita, kata dia ni macam ni, macam ni, macam ni, kita tengok dia pun kita tak syok lah.
Walaupun kita tak serang dia, walaupun kita tak attack dia, tapi kita tengok muka dia, sini sumbin lah. Walaupun kita tak kata apa kat dia, walaupun tapi cerita dia kata kat kita dah sampai kat kita. Bila kita tengok dia tak lalu, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dia main duk bermuka-muka depan kita, lagi kita nak termuntah. Pasal apa? Pasal kita dah dengar maklumat yang tak elok tentang dia. Jadi tak bagus dengar maklumat tak elok ni. Maka Nabi SAW bila ada satu orang main nak cerita tentang satu orang duk buruk kat Nabi, Nabi terus potong. Nabi kata, aku tak suka. Dia kata, aku keluar jumpa sahabat-sahabat aku dan jiwa aku, dada aku tidak lapang dengan dia. Aku tak mahu, Nabi kata. Biar aku keluar jumpa orang, aku anggap semua orang sama je, semua orang bersih, tak ada siapa buat tak elok kat aku. Nabi kata, biar lagu tu, walaupun hakikatnya orang duk hantam aku tak mau dengar cerita buruk ni semua. Nabi SAW punya jaga sampai macam tu. Maka dalam hadis yang kita nak baca pada malam ni, dia nak bagi tahu Islam menganjurkan kita, suruh kita pergi abang dekat kawan kita yang kita suka dekat dia. Baik, dia kata dan boleh jadi berhubung-hubung kasih pula dengan lainnya. Tuan-tuan, mai satu orang kat kita, dia kata, ustaz, ana hubbuka fillah. Ustaz, saya sayang dekat ustaz kerana Allah. Kita bila dengar macam tu, tuan-tuan, macam mana perasaan kita? Kita rasa dia saudara kita. Walaupun baru malam ni kita tengok muka dia, walaupun kita duk tengok muka dia banyak kali, tapi kita tak kenal dia. Tapi bila dia mai depan kita dengan ikhlas, dia kata macam tu, kita rasa dia saudara kita. Ini hikmah apabila kita ikut perintah Nabi SAW. Dia membantu kepada sejahtera masyarakat. Begitu. Dan pula jadi suka hati orang yang dijadikan saudara itu mendengar yang demikian itu. Dan kawan hak mai habaq tu, kita terima dia. Dia mai dia kata, ustaz, ana hubbuka fillah. Kita kata apa kat dia? Mai saya nak peluk kamu sekali. Kita peluk dia. Kita pun seronok, dia pun seronok. Islam suka kalau sekiranya masyarakat kita begitu keadaan dia. Islam tak suka masyarakat ni masing-masing dia buat pisau di belakang. Islam tak suka macam tu. Mai bercakap depan muka mana, tapi belakang duk pegang pisau. Beralih saja tikam belakang. Islam tak mau macam tu. Ini masyarakat tidak sejahtera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil yang menunjukkan suruh berkhabarkan kasih kepada saudara yang dikasihi itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu iyyah." Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, apabila kasih seseorang daripada kamu akan saudara dia yang sama Islam, maka bagi tahu olehmu akan dia kepadanya. Katakan kepadanya, aku kasih engkau kerana aku ketahui engkau orang baik, lagi saleh dan takwa dan sebagainya. Itu dia. Nabi suruh macam tu. Disebut kat dia, aku kasih dekat kamu kerana Allah. Maksud dia apa? Kerana hang orang baik, aku suka kat hang. Kerana hang orang saleh, aku suka kat hang. Kerana hang ni satu manusia yang bagus, aku suka kat hang. Diberitahu dekat orang ni. Nabi SAW kata begitu. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Dzar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Dan kata dia lagi, bermula hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib itu ialah hadis yang hasan, lagi sahih, lagi gharib. Masalah, dia kata mengambil seseorang menjadikan saudara ataupun taulan. Apa hukum kita ambil satu orang jadi saudara ataupun jadi kawan kita? Telah diizinkan oleh syarak bahawa seorang yang mau menjadikan siapa-siapa saudaranya ataupun menjadikan taulannya daripada orang dagang dan orang yang tiada kenal. Dan diajar oleh syarak kita, jikalau seorang itu nak bersaudara, maka maulah tanya nama dan nama bapaknya dan di mana negerinya dan daripada apa kabilahnya. Kemudian maka mengambil orang akan jadi saudara itu tidaklah sampai
boleh berambil-ambil pesaka. Yang ni apabila mati salah seorangnya. Itu dia. Kerana pesaka telah ditentukan oleh syarak kita. Dapat seseorang itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Pertamanya nikah, keduanya nasab, dan ketiganya wala. Maka lain daripada itu tiada dapat pesaka dengan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dia nak bagi tahu kat kita, kita nak ambil orang jadi saudara kita, saudara seagama, tak salah. Bahkan agama suruh. Tuan-tuan, Islam dia suruh kita ni bagi ramai kawan. Islam tak suruh kita ni buang kawan. Ini ajaran Islam. Islam dia mau kalau boleh hari ni kita ada 5 orang kawan, esok kita ada 10 orang kawan. Esok kita ada 10 orang kawan, lusa kita ada 20 orang kawan. Islam mau kita ni daripada kawan sikit jadi kawan ramai. Islam mau macam tu. Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia dibangkitkan jadi nabi, orang hak mula-mula ikut dia isteri dia Khadijah. Lepas itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang terdekat dengan dia, Abu Bakar As-Siddiq. Daripada kalangan kanak-kanak, Ali bin Abi Talib. Melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi dapat sahabat lagi. Nabi SAW daripada seorang kemudiannya menjadi satu kumpulan yang besar sampai boleh tubuh kerajaan di Madinah. Itu dakwah Islamiah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita hari ini kita bawa Islam daripada ada 50 orang tinggal 5 orang, kita tak betul. Pasal Nabi bawa Islam daripada seorang sampai boleh tubuh kerajaan di Madinah. Kita hari ini bawa Islam daripada ada 50 orang pakat lari tinggal 5 orang dengan kita. Kita tak betul. Pasal apa? Pasal kita menyalahi dakwah Nabi SAW. Nabi SAW, orang tengok akhlak Nabi tu orang lembut lutut lah, orang nak ikut Nabi. Kita hari ni bawa Islam, orang tengok akhlak kita, orang tinggal Islam. Di situ silap kita. Islam tidak boleh berkembang dengan cakap pandai saja. Tapi Islam berkembang dengan dakwah yang berbagai-bagai cara. Bahkan ulama sirah, ulama yang buat kajian tentang sirah Nabi, tentang sejarah Nabi, mereka kata di antara faktor yang membantu kejayaan dakwah Nabi SAW ialah faktor dakwah melalui lisanul hal. Dia kata lisanul hal maksudnya keadaan Nabi itu menjadi dakwah pada orang. Nabi Muhammad SAW kalau dia tak bercakap pun orang tengok dia tu orang rasa nak ikut agama yang dia bawa. Nabi tu sudah menjadi satu media dakwah kepada orang. Orang tengok peribadi Nabi, orang dah rasa dah apa yang Nabi bawa ni betul. Apa hak Nabi nak cakap ni betul. Nabi tak cakap lagi. Tengok Nabi tu orang yakin dah. Orang macam ni kalau dia bercakap mesti betul. Bila Nabi SAW cakap, lebih lagi orang ikut Nabi SAW. Kita hari ni, kita tu sendiri orang lari. Dengar kita punya cakap pula, sebahagian lagi lari. Pasal apa? Orang kata bercakap tak serupa macam dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang cuba nak diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita semua. Maka Nabi kata mencari kawan bagi ramai itu disuruh oleh agama. Nak ambil siapa pun tak apa untuk nak jadi kawan kita dengan syarat. Nabi kata apa? Cara dia yang pertama sekali tanya dia bagi habis-habis dulu. Nama dia siapa? Syarat nak jadi saudara kita. Nama dia siapa? Bapa dia siapa? Dia mai daripada negeri mana? Daripada kampung mana? Dia daripada kabilah apa? Dan tanyalah apa juga soalan yang membolehkan kita letak kepercayaan kepada dia. Ini disuruh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi kawan tidak sampai ke peringkat dia boleh dapat pesaka kita. Dia kata kawan. Kawan dia tak boleh, dia tak berhak atas pesaka kita. Habis sangat dia boleh dapat wasiat kita bagi ke dia.
Jalan pesaka, dia tidak boleh dapat duit. Begitu. Baik, maka lain daripada itu tidak dapat pesaka, sabit daripada nas Quran dan hadis Nabi. Dia kata ada pun beraku-aku saudara itu, maksudnya mengaku saudara tu boleh bertolong dengan sesungguhnya di dalam sama-sama hidup pada hal ahwal kehidupan dan agama. Kita ada ramai kawan, maka ramai kawan memudahkan kerja kita. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada kawan dengan orang immigration. Kerja tuan-tuan yang ada sangkut dengan immigration senang. Tahu tidak nak pergi beratuk, pergi bengkak kepala lutut ni. Tuan-tuan ada kawan dengan kawan JPJ. Kerja yang sangkut dengan JPJ senang. Tuan-tuan ada siapa juga yang jadi kawan kita, kawan dia akan sentiasa ingat nak tolong kawan. Bukan tolong perbetul benda tak betul dah. Dia tolong memudahkan kerja yang susah. Kalau tak ada kawan, dengan kerana silap isi borang, kita beratung pun dah sejam setengah dah beratung. Sampai-sampai dekat kita, kita bagi borang, isi tak betul. Dia kata pi isi lain, beratung pula belakang. Kalau kawan kita bagi kat dia, oh dia kata yang ni hang isi tak betul, dia tolong potong, dia tolong betul. Dia boleh kalau dia nak buat, tapi dia nak buat ke semua, dia tak larat lah. Dia pilih kawan lah, baru dia tolong buat. Maka untung kita jadi kawan dia. Itu untung dari segi dunia. Dari segi akhirat pun demikian juga. Kalau kita ada kawan hak jenis bagus-bagus, kawan hak jenis masjid ni, kawan hak jenis kita berkawan dengan dia, dia ingatkan kita kepada perintah agama. Kawan hak macam ni langsung tak rugi bila kita berkawan dengan dia. Bahkan dengan kerana kita berkawan dengan dia, menjadi sebab kepada amalan kita meningkat daripada sebelum kawan dengan dia. Dulu sebelum kawan dengan dia, masjid pun kita tak pergi. Tapi bila kita kawan dengan dia, masjid itu tempat yang kita sentiasa nanti-nanti nak pergi. Maka kawan telah memberi banyak manfaat dari segi akhiratnya kepada kita. Baik, dia kata dan boleh beri harta dengan jalan yang halal. Bila kita kawan baik dengan dia, dia suka dekat kita, dia jatuh sayang dekat kita. Bila dia sayang dekat kita, duit dia tak sayang. Dia sayang kita lebih daripada dia sayang duit dia. Maka dia yang kawan dengan kita, walaupun kita tidak berhajat kepada duit dia, tapi dia menghargai persahabatan dia dengan kita, dia bagi hadiah dekat kita. Hadiah itu halal bagi kita. Dia bagi sedekah dekat kita. Kalau kita orang yang masuk dalam kategori boleh dapat sedekah, sedekah itu halal bagi kita. Dia hebahkan harta dia untuk kita. Dia ada tanah di mana matang damak laut ke apakah, dia kata yang ni aku nak bagi ke hang. Kita kata pasal apa? Dia kata pasal aku seronok bila berkawan dengan hang, aku nak bagi ke hang benda ni. Dia hebahkan benda tu dekat kita masa dia hidup. Hebah itu halal untuk kita. Wasiatkan untuk kita. Sebelum mati dia tulis satu wasiat, kalau aku mati sekian-sekian harta aku bagi dekat dia ni. Pasal apa? Pasal aku menghargai persahabatan yang dia bagi dekat aku. Maka wasiat yang dia bagi dekat kita, kalau tidak lebih daripada 1/3, maka wasiat itu halal untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Boleh sama-sama berjaga daripada kena mudarat. Kita boleh peringat dia, dia boleh peringat kita. Kita bila ada orang peringat kita, kita tak buat benda yang memudaratkan kita. Kita hadapi kena benda yang memudaratkan kita ni, pasal tak ada siapa bagi ingat dekat kita. Bila ada orang bagi ingat, kita berjaga-jaga dan bernasihat-nasihat dan sama ambil iktibar pada jalan agama. Bila dapat kawan macam ni, dia nasihat kita, kita boleh nasihat dia. Dia peringat kita, kita boleh peringat dia. Dia boleh jaga kita, kita boleh jaga dia. Tak ada rugi tang mana kita berkawan dengan orang ni. Dan boleh bertunjuk-tunjuk atas jalan kebajikan. Dia boleh bagi tahu pula apa baik, apa tak baik dan sebagainya. Begitu. Dan boleh sama-sama memperbuat apa satu pekerjaan yang halal dan pekerjaan ibadat dan lainnya. Kita boleh sama-sama ajak dia buat satu benda baik. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan harus beraku-aku saudara itu. Harus kita mengaku dia saudara kita, dia mengaku kita saudara dia, harus pada agama. Khabarnya Nabi SAW seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Yazid bin Nu'amah Ad-Dabbi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhar rajul ar-rajula falyas'alhu an ismihi wasmi abihi
wa mimman huwa fa innahu awsalu lil mawaddah. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Yazid bin Nu'amah ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beraku-aku saudara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki yang lain, bila saling mengaku saudara, dia ni saudara saya, dia pun kata dia ni saudara saya, saling mengaku saudara di antara satu sama lain, maka hendaklah tanya daripada namanya, nama bapaknya, daripada apa kabilah dia, dan tanya lain daripada itu apa-apa yang patut ditanya. Nak berkawan kena tanya dulu. Tuan-tuan, kita satu bab dah. Anak kita pula tuan-tuan. Anak kita nak berkawan dengan siapa, kita kena tahu. Kita kena tahu. Kita ambil tahu ni salah ke dari segi agama? Dah, bukan cakap tak salah. Nabi suruh ambil tahu. Anak kita nak berkawan dengan siapa, kita kena ambil tahu. Tengok dia duduk telefon, trace tengok nombor mana dia duduk panggil. Cari ni, nombor siapa yang dia duduk kontak ni. Ambil tahu siapa mak bapak budak ni. Kawan anak kita ni siapa mak bapak dia. Tuan-tuan, tak larat dengar cerita lah ni. Tak larat dengar cerita lah ni. Bukan kata budak hak drop SPM tak lulus ni buat masalah. Hak masuk universiti buat masalah juga. Dalam internet lah ni duk keluar gambar ni. Gambar-gambar tak elok ni. Kelakuan-kelakuan huduh yang dibuat oleh budak-budak IPTA, budak-budak institusi pengajian tinggi awam ni. Sampai pi dekat taman-taman rekreasi, berzina atas kerusi rehat di taman rekreasi ni pukul 3 petang. Bukan 3 pagi, 3 petang. Waktu cerah, terang menderang, orang boleh tengok 1 kilometer nampak. Mereka sanggup buat kerja macam tu. Punya huduh, punya perangai ni. Kita tak pernah ajar, mak dia tak pernah ajar, adik-beradik tidak pernah ajar, sekolah tidak pernah ajar, universiti dia duduk mengaji lah tak pernah ajar. Dia pergi buat kerja korang ajar. Pergi buat kerja macam tu. Ada kawan ambil gambar pula, masuk pula dalam internet, tunjuk gambar-gambar macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu satu bab, iaitu cara maksiat, cara jahat pula. Curi handphone mak dia, dijual pula handphone mak dia. Mak tahu, bukan mak tak tahu, tapi bila ayah tahu, ayah marah, mak jadi lawyer. Ini hadut jadi dalam masyarakat kita, jadi bubuk habis masyarakat ni. Jadi bubuk habis. Bila kita cari balik punca dia, di antara punca dia kawan. Di antara punca dia kawan. Pasal apa? Silap kita juga. Kita tidak kawal dia dari segi kawan dia. Siapa kawan dia? Anak siapa? Budak macam mana? Kita tak pernah kawal dia. Kita tak pernah ambil tahu aktiviti dia. Kita tak ambil tahu apa yang akhirnya anak kita rosak. Bila dah rosak dan menyesal ni, tak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agama suruh benda ni. Ini bukan soal sosial dalam masyarakat, tapi ini soal agama. Agama suruh benda ni. Nabi SAW sebut di dalam hadis, nas dia terang-terang ada dalam kitab. Nabi kata, falyas'alhu anismih, tanya nama dia apa. Dia duk kawan dengan anak kita, dia main rumah, kita panggil dia. Masyarakat kata, pakcik nak tanya nama apa? Kalau dia cakap nampak jujur, dia habaq nama dia siapa dan siapa. Wasmi abih, bapa hang siapa? Bapa nama apa? Dia habaq. Kalau tanya bapa nama apa, nampak dia kukak-kukak tak mau nak habaq, budak ni ada masalah. Nanti sakluk kata. Nak kena selidik bagi habis dulu. Pasal apa? Kerana kecuaian kita untuk nak buang masa lebih kurang 15 minit aja. 15 minit saja nak tanya nama dia, nak tanya pak dia siapa, nak tanya duduk di mana, nak tanya soalan ni 15 minit aja. Kita tak manfaatkan masa 15 minit untuk tanya dia, anak kita musnah seumur hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata, falyas'alhu anismih, tanya nama dia siapa. Wasmi abih, tanya bapa dia nama apa. Wa mimman huwa, dia nimai dari mana.
Hang duk kampung mana? Pelat Medan Tungku ke? Jalan Madrasah ke? Kampung Pisang Awak ke? Kurau Road ke? Mana dah? Hang duk mana? Nak tahu hang duk mana? Pak hang siapa? Kita boleh tahu dia ni siapa. Dan kita boleh buat keputusan. Anak kita boleh tak boleh berkawan dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab pun disuruh yang demikian itu. Kerana bahawasanya ialah jalan yang lebih menghubungkan tali perkasihan. Dia kata. Tujuan dia bukan nak busybody. Bukan kita nak busybody. Bukan kita nak merosakkan hubungan persahabatan anak kita dengan kawan dia. Tetapi tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kasih sayang itu berkekalan. Kita sayang anak kita berkekalan, tuan-tuan. Ada banyak dah orang, oleh kerana rosak anak dia, akhirnya dia tak ada sayang dah kat anak dia. Ada ibu bapa ni, mana ibu bapa tak sayang anak. Tapi ada ibu bapa kerana rosak anak dia, dia hilang sayang ke anak dia. Ada ibu bapa sanggup kata ke anak dia, hampir mampus aku tak mau tengok dah muka hang. Hilang kasih sayang, tuan-tuan. Hilang kasih sayang. Ada mak sanggup kata ke anak, aku rasa menyesal aku mengandung hang 9 bulan dulu. Dia kata, kalau ku tahu hang beranak keluar dulu, ku picik hidung bagi mati. Hilang kasih sayang, tuan-tuan. Buat apa kita nak biak 15 minit tadi ni dan akhirnya kita hilang kasih sayang. Ibu hilang sayang pada anak. Bapa jatuh benci kepada anak. Tuan-tuan, Islam ni dia nak bagi kita jadi elok. Islam nak bagi kita jadi elok. Kalau kita kata Islam ni nak bagi rosak kita, kita silap. Islam nak bagi kita jadi elok. Nak bagi masyarakat ni elok. Nak bagi negara ni elok. Kalau kita ikut Islam, semua elok. Kerana kita buang Islam di tepi jalan, maka semua jadi tak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis gharib. Kami tidak ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Tajuk baru. Bab ma jaa fi karahiyatil madhah wal maddahin. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan satu tajuk, Islam tak suka kita piduk puji orang sampai lebih-lebih. Di depan satu orang puji sampai lebih-lebih. Kan? Kita kata kalau nak jeng orang pun jeng. Kalau kereta nak jeng, nak tukar tayar, jeng takat tayar dia terangkat sikit aja. Cabut tayar, buh tayar spek. Ni punya duk jeng, tayar dah angkat dah, jeng lagi terbalik, puang kereta tu. Jeng apa sampai macam tu? Kita kalau nak jeng orang pun jangan sampai lagu tu lah. Kawan tu dia lugai balik. Takat sikit-sikit okey lah, dia boleh dengar lah. Tapi bila lebih dia dah mula fikir lah. Dia ni awal ni dia kata. Nampak pelik dia jadi lagu tu. Jadi apa pun tuan-tuan, kalau lebih-lebih tak bagus. Dia lagu tu aja. Dalam agama Nabi SAW kata wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara tu kita ambil yang intermediate, kita ambil yang sederhana. Jangan kita over sangat, jangan kita ekstrim sangat, jangan kita curut tertinggal jauh di belakang sangat. Kita ambil yang intermediate, kita ambil yang sederhana, kita ambil yang sedang. Kalau lebih sangat pacak naik pun, dia pacak turun pun laju. Kalau piduk tertinggal belakang sampai tak tahu apa pasal agama pun karut. Kita ambil yang sederhana. Apa hal pun, kita mau yang sederhana. Nabi SAW sebut hadis tadi, wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah kita berada pada tahap yang sederhana. Nabi tak suka kalau lebih-lebih. Nabi tak suka. Nabi biasa masuk masjid. Kita dah baca mukadimah ni di beberapa masjid. Nabi biasa masuk masjid. Masuk-masuk tengok antara tiang dengan tiang ada tali duk pegang. Nabi tanya sahabat yang lain. Nabi kata ni tali ni untuk apa? Ni tali duk pegang tiang ni untuk apa? Jawab satu orang sahabat. Dia kata ini tali. Dia kata untuk Zainab. Dia kata. Nabi kata apa hal dengan Zainab? Dia kata Zainab dia punya semayang sunat. Dia punya semayang sunat sampai dia tak larat nak bangkit. Dia paut di tali tu, dia bangkit untuk semayang sunat. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata dekat sahabat, rongkai, buka buang tali. Nabi kata.
Pasal apa? Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak jemu untuk nak bagi pahala. Allah tak jemu. Tetapi manusia akan jemu, Nabi kata. Allah kalau sekiranya dia ni daripada dia sedang-sedang dia punya 20 agama ni sampai dia mati dia katup mata dia dalam keadaan istiqamah dengan agama, Allah tak jemu bagi pahala kat dia. Tiap-tiap hari Allah bagi pahala kat dia. Allah tidak jemu. Tapi manusia akan jemu, Nabi kata. Bila sampai satu peringkat dia duk berasa, aku ni banyak dah ni buat ni, kata. Dia mula nak mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramai sebenarnya orang mengaji satu peringkat dulu tapi tidak ada malam yang dia kosong duduk di rumah, tak ada. Tiap-tiap malam mengaji ceramah tiap-tiap malam. Hari ini hilang retak-retak itu. Nak kata dia dah jadi alim ulama apakah punya tinggi ilmu ke apa pun tak juga. Pasal apa? Dia sudah jemu. Sampai satu peringkat dia pergi dengar. Dia kata aku tahu dah dia ni nak kata apa. Dia berasa dia pandai daripada kawan duk mengajar. Tuan-tuan, ada berlaku kes yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW pesan, dia kata dalam apa hal pun jangan sampai kita buat satu benda yang akhirnya benda tu membawa kita kepada jemu. Dan bila jemu kita tinggal terus agama yang baik ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata bab yang datang pada menceritakan, membicarakan tegah puji dan memuji. Ketahuilah saudaraku, memuji orang itu ialah menyebut dan mengenang dengan lidah akan sifat yang elok bagi orang yang dipuji itu. Itu maksud puji. Kita sebut dengan lidah kita segala kebaikan orang ni. Kita main depan dia, kita kata, hang baguslah, aku tak pernah jumpa orang macam hang ni, hidup puji dia macam tu. Depan-depan. Memang hak kita kata tu ada sungguh kat dia. Maka kita sebut tu, kita memuji dia. Itu maksud puji. Dia kata. Sama ada sifatnya itu cara tabi'i atau bukannya tabi'i. Sama ada dia ni memang dari segi tabi'inya dia memang orang bagus. Ataupun dia berpura-pura tunjuk bagus. Tak sekira. Yang pentingnya kita pergi puji dia depan-depan. Ada juga orang yang memang dari segi tabi'i memang dia bagus. Memang dia jenis bagus. Tak reti pun nak buat jahat ni. Ada orang sebenarnya dia punya true color dia bukan orang bagus. Tapi pandai tunjuk depan orang kata dia bagus. Ada juga orang macam tu. Dia kata. Baik. Lawan kepada puji ialah cela. Dia kata. Lawan pada puji, cela, caci, maki dan sebagainya. Dan lawan memuji itu mencela. Kita ni dua aja, sama ada orang main habang kat kita kata kita bagus ataupun orang main kat kita kata kita jahat. Selalunya hak duk kata kita bagus ni sahabat, kawan. Hak duk kata kita jahat ni musuh. Macam Nabi Muhammad jugalah, saya selalu sebut benda ni. Nabi Muhammad pun kalau nak tanya kebaikan Nabi Muhammad, tanya Sayyidina Abu Bakar, tanya Sayyidina Umar, tanya Sayyidina Osman, tanya Sayyidina Ali. Mereka ni semua hilang nyawa kerana pertahanan Nabi pun sanggup. Nak tanya pasal buruk Nabi, tanya Abu Jahal, tanya Abu Lahab. Walaupun Nabi tu baik, tapi yang kita pergi tanya ni orang hak tak suka ke Nabi, dia cerita buruk. Oh, dia kata Muhammad jahat, dia kata. Pasal apa hang kata jahat? Hang tak tahu, dia kata. Hang tak tahu, aku nak cerita ke hang. Yang kata Muhammad ni, sebelum dia mai duk mengaku kata jadi Nabi ni, kami ni hidup bersatu padu. Kami bersatu menyembah tokong. Bila mai dia yang duk buat pecah belah dalam masyarakat. Mai duk habang kata sembah tokong tak boleh, mai duk habang minum arak tak boleh. Dia ni jahat, dia ni pecah belah masyarakat. Dia pergi kata apa tu? Memang betul pun. Hak dia kata tu betul. Tetapi dia mentakrifkan perbuatan Nabi itu jahat. Walhal di sudut Islam, pada pandangan Islam, hak Nabi buat tu baik. Hak mereka tu buat tu tak baik. Tapi sebab apa? Sebab pitanya musuh. Maka musuh melihat apa yang Nabi buat dari sudut yang tak elok. Dia kata Nabi tak baik. Ini ceritanya. Ceritanya bila kata orang tu baik, kita nak pergi puji dia berdepan. Boleh tak boleh? Dia kata maka memuji itu ditegah oleh syarak kita pada setengah-setengah tempat. Dia kata. Bukan kata secara mutlak tak boleh puji orang tak. Tapi dia kata nak puji ni tengok dulu keadaan macam mana. Dia kata.
Seperti memuji dengan panjang lebar. Maksudnya memuji sampai melampau. Dan banyak akan menyebut sifat kepujian. Ataupun dipuji itu memberi jatuh bala dan fitnah ke atas orang yang kena puji. Apabila didengarnya. Kita puji ni sampai lebih-lebih punya puji. Syarak tak mahu. Agama tak mahu macam tu. Patut padan sudah. Ataupun kita puji boleh menyebabkan kawan yang kena puji itu ditimpa perasaan. Kita pergi duk habak kat dia kata, hang bagus hang. Dia jadi biskut Mary, duduk kembar, ancung dan karut. Ada orang lugu tu, dia tak boleh orang puji dah. Kan? Walaupun dia buat biasa, buat senyum sikit, tapi dalam ni punya kembang, Allahu Akbar. Tak bagus. Pasal apa? Pasal kita merosakkan dia. Kita menjadikan dia satu orang yang ujub. Setidak-tidaknya ujub. Perasan kata dia ni sama. Begitu. Kerana dia kata boleh jadi sombong dan boleh jadi heran akan dirinya dan seumpama yang demikian itu. Heran diri masuk ujub. Kita pergi puji dia lebih-lebih, pecah. Tuan-tuan tengok orang duk jual belon, dia buah angin. Kan? Patut padan lah. Bubuh sampai belon tu sampai marnin lah. Buh lagi. Pong, meletup. Tak boleh tahan. Belon pun kalau angin masuk lebih dia pecah. Manusia pun macam tu. Kita punya piduk apung dia lah. Apung. Bukan apung atas laut dia. Apung sampai naik ke langit. Karut. Maka akhirnya kerana kita piduk jek dia lebih-lebih, dia jadi sombong. Yang sombong itu merosakkan dia. Tak mahu macam tu. Adapun orang yang tidak ditakuti atasnya yang demikian itu kerana sempurna takwanya, tinggi akal dan pengetahuannya, maka tiada tegah syarak pada memujinya di mukanya. Tapi kalau orang tu memang orang yang kita yakin lah, memang orang bagus, kita puji dia, kita yakin pujian itu tak akan merosakkan dia, maka tu tak apa. Dia ada banyak contoh Nabi SAW. Nabi sendiri biasa puji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi biasa puji Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan puji belakang, puji depan-depan. Nabi biasa puji. Pasal apa Nabi boleh puji depan-depan, pasal kita tak boleh? Pasal Nabi puji itu Sayyidina Abu Bakar. Memang Abu Bakar satu orang yang kalau dipuji pun dia tak rosak. Takwa dia cukup tinggi. Umar Al-Khattab, puji dia banyak mana pun dia steady aja. Pujian itu tak merosakkan dia. Orang yang macam ni tak apa kalau nak puji depan. Susahlah nak carilah, susahlah. Allah puji sikit pun dikembang tak tahu nak abang dah. Jadi tak payah puji. Tak payah puji, simpan dalam diri kita sudah. Tak payah puji apa. Begitu. Baik, itu pun selama tiada ada padanya melampau-lampau. Itu pun syarat dia jangan lebih-lebih. Puji orang jangan lebih-lebih. Bahkan jika ada membanyakkan puji, berhasil maslahah baik, seperti merajinkan dia buat ibadat, berbuat baik, dan membanyakkan dia akan memperbuatnya, atau mengekalkan dia atasnya, ataupun menurut orang akan perbuatannya, nescaya sunat pula dipuji akan dia. Kalau satu orang ni dia tak boleh, bila puji dia pulun lagi. Lagu ni malu puji selalu. Pasal apa? Kalau tak puji dia tak buat. Kita tengok dia main masjid, kan? Kita kata kat dia, aku tak tahu pasal apa, aku kalau tengok hang main masjid aku rasa seronok. Kita kata lagu tu kat dia. Dia kata pasal apa? Dia cakap, kita kata dia tak tahu, aku syok, aku tengok muka hang aku jadi seronok, aku jadi sejuk hati. Kita puji dia. Tiap-tiap hari main masjid dia pun. Dia jadi lagu tu. Dia lagu tu. Dia tak boleh siapa pergi duk enjek dia, pergi duk puji dia. Aku tak tahu, aku tengok muka hang aku rasa sejuk hati. Kalau aku main masjid tengok hang tak ada, aku rasa tak syok dia kata. Hang kalau boleh main tiap-tiap hari aku cakap syok. Dia dengar dulu tiap-tiap hari main. Kita tahu dah, dia ni rupanya tak boleh puji. Puji dia nanti pula, kita kena puji dia. Pasal apa? Pujian itu membawa kebaikan pada dia. Ada juga kes macam ni. Manusia tuan-tuan. 1000 manusia, 1000 perangai tu ada. Kan? Jadi satu dengan satu tak. Kita anak kita ada 5 orang pun. 5 macam tu dah. 5 orang anak. 5 macam tu dah. Dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni. 5 macam. Tu anak 5 orang. Tuan-tuan bayangkan cikgu sekolah. Anak murid 40 orang. 40 macam mana.
Hak macam manusia betul ada, hak macam keraluku ada, macam-macam 40 orang tu 40 macam perangai tu ada. Allahu akbar, jenuh kita. Hak jenis lagu baik ni dia punya baik sampai kita pun nak lemah. Kita nak keluar kelas dia mai, cikgu saya tolong bawa buku. Cikgu orang jumpa kita, assalamualaikum cikgu. Sat lagi beralih pula, assalamualaikum cikgu. Kita dengan duk jawab salam kita tak bagus tu budak ni. Bagus sampai menyusah kita. Kan? Larat dia jawab salam dia seorang. Tapi kita terpaksa panggil dia. Ni kata abang kalau jumpa saya bagi saya sekali itulah. Abang tak payah bagi dia. Duk jumpa dia kira dengan duk jawab salam ni. Selang seminit jumpa salam, selang seminit salam. Dia bagus sangat budak ni. Mau duk tanya juga, Pak Hang siapa? Kata apa bagus sampai lagu ni. Hak bagus. Nuha. La ilaha illallah. Hak satu puak lagi pula. Macam-macam masalah bagi mai kat kita. Ini 40 orang anak murid, 40 perangai tu ada. Macam mana cikgu nak kepung 40 orang ni? Kita anak 5 orang pun kepung tak boleh. Cikgu nak kepung 40 orang, kita nak marah cikgu pasal tak boleh kepung. Oh jangan. Kita kena berlaku adil dalam soal ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ada orang dia ni makan puji. Bila kita puji dia jadi lagi cantik. Orang macam ni puji dia. Tak apa, tak jadi masalah. Kita puji dia boleh jadi lagi bagus. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah puji di depan itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Ma'mar radhiyallahu anhu qala qama rajulun fa athna ala amir min al-umara faja'ala al-miqdad yahtu fi wajhihi at-turab wa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahtuwa fi wujuhil maddahin at-turab. Diriwayatkan daripada Abi Ma'mar, kata dia telah bangun berdiri seorang laki-laki lalu memuji dia atas seorang raja daripada beberapa raja muslimin. Abi Ma'mar cerita, dia kata berlaku satu kes. Dia kata duduk depan raja, depan Amirul Mukminin, depan khalifah. Tiba-tiba bangkit satu orang, dia puji raja ni, puji terangkat. Dia punya puji raja ni sampai lebih-lebih sangat. Kata setengah riwayat, yang dipuji itu ialah Osman bin Affan. Ada satu riwayat lain, dia kata yang kena puji itu ialah Sayyidina Osman. Osman bin Affan. Sayyidina Osman, mai satu orang puji dia depan-depan. Puji, kata dia bagus. Macam-macam cerita kan. Bila didengar oleh seorang daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu akan pujian itu, lalu menghambur dia akan tanah di muka laki-laki yang memuji itu. Oh, yang kata Miqdad ni, bila dia dengar kawan ni duk puji Sayyidina Osman lebih-lebih sangat, dia cekau pasang, dia perau buah habis. Kan? Dia buat lagu tu. Maka gaduhlah laki-laki yang kena hambung tanah ke muka itu. Kata dia, mengapa hambung tanah ke muka aku? Kan? Perui pacang main muka dia. Dia apa jenggit terbelalak. Dia kata, ni apa ni main kasang ni? Ya punggah hambung pacang main muka aku pasal apa? Dia kata. Maka lalu dijawab oleh Al-Miqdad, telah menyuruh akan kami oleh Nabi SAW bahawa hambungkan tanah ke muka orang yang memuji orang berhadapan mukanya. Dia kata, aku buat ni pasal Nabi suruh. Dia kata, Nabi dah tak ada dah. Masa tu Sayyidina Osman jadi khalifah. Dia kata Nabi suruh. Dia kata bukan aku saja-saja nak buat. Dia kata bukan aku kenat ke hang, bukan aku sakit hati ke hang. Nabi suruh. Nabi kata bila hang dengar satu orang duk puji depan-depan, puji sampai lebih-lebih, mau ambil pasang, perui pergi di muka dia. Begitu. Maka kata At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah. Dia kata memuji orang itu masuk atasnya 6 bala. Dia kata. Cerita puji ni dia kata ada 6 bala. 6 benda tak elok. 4 pada orang yang memuji. 2 pada orang yang kena puji. Okay. Adapun orang yang memuji itu, maka iaitu bahawasanya terkadang-kadang melampaui memuji dia. Kadang-kadang orang ada puji orang ni, dia puji telajar, terlebih.
maka kesudahannya membawa kepada bohong. Bila lebih-lebih sangat bohong lah. Dia punya dua abang kata, hang baguslah, tak ada lah nak cari orang macam hang atas dunia ni. Bohong. Takkan dia ni tak ada orang lebih baik pada dia kan. Tapi punya nak puji, dia pergi sampai kata lagu tu. Tak ada dia kata nak cari orang macam hang ni, tak ada. Pembohong lah. Terlampau sangat nak lebih-lebih muji orang, dia dah kelajak, dia dah jadi pembohong. Maka mohong ni sudah menjadi satu balak kepada orang yang memuji. Yang kedua, memuji itu terkadang-kadang masuk atasnya oleh riak. Kerana dengan memuji itu nampak rupa suka dan kasih. Dan terkadang tidak ada ia menyembunyikan dalam hati baginya dan tiada diiktikadkan barang yang dikatanya itu. Kadang-kadang puji ni lebih kepada bermuka-muka aja. Sebenarnya hati dia taklah mengaku kata kawan tu bagus sangat, tapi dia cara dia puji tu dia dah bermuka-muka dah. Maka itu menjadi satu balak kepada dia yang memuji. Kan? Dua abang tak aku ni pun tak ada lah kawan baik macam mana hang ni apa. Sebenarnya tak, dia ada kawan lagi baik pada kau ni. Tapi depan kawan tu dia bermuka-muka. Bermuka-muka tu menjadi dosa kepada kawan yang puji. Begitu. Dan dia kata maka jadilah dia dengan sebabnya itu orang yang riak lagi mempura-pura, yang ni munafik. Dia kata cakap bohong depan kawan tu, berpura-pura kata suka, sebenarnya hati tak suka sangat. Berpura-pura itu dosa. Yang ketiga, dia kata bahawasanya terkadang-kadang berkata orang yang memuji akan barang yang tiada tahqiq akan tahunya dan tiada jalan ia dapat tahu atasnya. Kadang-kadang dia puji ni, puji sampai satu benda yang dia sebenarnya tak tahu pun, tapi cara dia puji tu macam dia tahu semua. Benda tu dia pun tak pasti. Dia kata hang ni memang pemorah betul lah, hang ni sedekah kuat dan sebagainya. Mana hang tahu kata dia ni sedekah kuat? Ni baru sekali dia bagi duit, dia tolong hang, dia bagi 1,000. Mana hang tahu kata dia sedekah kuat? Takkan ni baru pertama kali dia bagi. Tapi dia ni puji seolah-olah macam dia tahu kawan ni duk sedekah banyak dah kat oleh semua. Sedangkan itu tidak tahqiq, tidak sebenar seperti yang dia kata. Dia kata sebagaimana datang hadis memuji itu, lalu bersabda Nabi SAW. Dia ada satu hadis dia kata, sebagaimana datang khabar bahawasanya seorang laki-laki memuji dia akan seorang di sisi Nabi SAW. Nabi duduk sebelah seorang sahabat, mai satu orang lain puji kawan yang duduk sebelah Nabi ni. Bila didengar oleh Nabi akan dia memuji itu, lalu bersabda Nabi, "Cih kamu." Bila dia ni mai duk puji orang sebelah Nabi ni, Nabi kata kat kawan hak puji ni. Nabi kata, "Cih, sudahlah kamu kerat leher taulan kamu jikalau didengar pujian kamu itu tidak berkemenangan ia." Dia kata. Ni cara hang cakap ni, hang macam nak bonoh dia. Dia kata. Hang punya piduk angkat dia, hang punya piduk kata dia baik dan sebagainya. Apa yang hang kata ni boleh merosakkan dia. Hang boleh bonoh dia. Nabi kata. Kemudian sabda Nabi, maka sekiranya seorang daripada kamu pasti memuji saudaranya, maka hendaklah kamu kata, gamaknya si anu itu dan disucikan akan Allah agar seorang yang mengiranya itu Allah Ta'ala jika ada dilihat yang demikian itu. Dia kata kalau tak dapat tidak, kita nak kena puji juga kawan ni, kita puji macam ni lah. Kita kata aku rasa hang ni orang bagus. Aku rasa. Begitu. Jangan terus kata macam kita tahu kata dia ni bagus. Aku rasa hang ni bagus lah. Apa yang hang buat ni memang elok lah. Aku rasa macam tu. Maka inilah segala bala yang datang kepada orang yang memuji. Dengan beberapa macam yang diketahui akan dia, dengan beberapa tandanya. Seperti katanya. Kata orang yang memuji itu, sesungguhnya ia orang takwa. Dia orang warang. Dia orang zahid. Dia bukan maksud dia orang zahid hamidi. Kan? Dia orang zahid, maksudnya dia ni orang yang tak apa nak berat ke dunia sangat. Zahid dia panggil. Dia orang zahid. Dia orang baik. Dia orang beragama dan sebagainya. Misalnya orang pergi kata lagu tu. Hang ni warang betul. Hang ni zahid betul. Hang ni, dia kata benda-benda yang macam tu.
Adapun apabila berkata, telah aku lihat akan dia semayang pada malam hari dan bersedekah dia dan naik haji dia dan sebagainya, maka ini segala perkara yang boleh diyakin. Dia kata tak sama dengan hak tadi. Hak tadi subjektif, benda tak nampak. Contoh kata, hang ni warak betul, mana tahu dia warak? Boleh sukat ke warak orang? Tak boleh sukat. Hang ni bertakwa betul, boleh sukat ke takwa dia? Tak boleh sukat. Tak boleh sukat macam mana kita pergi kata lagu tu? Kita kata satu benda yang tak boleh sukat, satu benda yang kita sebenar pun tak tahu. Kita kata dia warak betul ke dia warak? Kita kata dia bertakwa betul ke dia bertakwa? Ini benda tak boleh sukat. Tak boleh sukat, tak boleh kata. Dia kata. Kalau kita pergi kata juga kat dia, pergi puji juga dia depan-depan dia, kita merosakkan dia. Sebenar benda tu tak boleh sukat, tak tahu pun. Sebaliknya, dia kata kalau kita kata macam tadi ni, oi dia ni tadi siang tadi dia pergi sedekah dekat Sabah, yang tu boleh nampak. Nampak dia bagi sedekah. Kita kata, oi dia ni bagus, naik haji pun 3 kali dah. Rupanya naik haji dam bawah pokok. Naik haji 3 kali, nampak dia naik haji. Ataupun kita kata benda yang boleh nampak dan boleh diyakini, yang tu tak apa. Kita kata dia ni bagus, betul? Okay, tiap hari 5 waktu dia semayang masjid. Okey, yang tu boleh kata. Tapi kalau kata dia ni warak, mana hang tahu dia warak? Tak boleh. Benda tu tak pasti pun pada kita dan kita tak tahu sebenarnya dia macam mana. Tak tahu, jangan kata. Nabi kata. Kalau tak tahu, jangan kata. Benda baik pun kalau tak tahu tak boleh kata. Benda buruk boleh kata. Lagi tak boleh. Dia kata, tu kaki minum arak. Tahu ke? Kita tahu ke kata dia minum arak? Semua orang duk kata. Orang kata mesti betul ya? Berapa banyak dalam dunia kita ni hak orang kata tak betul? Dengar ke orang kata ni macam betul ya? Bila pergi cek tak betul rupanya. Tapi orang kata ni macam betul. Kita kata sama, tidakkah kita juga turut terlibat dalam dosa? Kecuali kita tengok. Kita tengok dengan mata kita, tu dia punya duk langgar haram, mabuk jalan buruk. Bukan dia motor langgar dia langgar motor. Motor duk tungkai elok-elok, dia pergi langgar, terbalik motor dengan dia sekali sebalik. Kita tengok dengan mata kita, dia minum, dia mabuk, dia pergi langgar motor. Tak apalah. Orang kata tak boleh. Kalau benda baik pun kita tak pasti, kita tak boleh kata, apatah lagi benda buruk kita tak pasti, kita tak boleh kata. Dia begitu. Maka yang demikian itu tersembunyi. Dia kata tak dapat kita tengok dengan mata, tersembunyi. Maka tiada sayogia bahawa diputuskan cakap padanya. Oleh kerana benda tu tersembunyi, kita pun tak tahu, maka kita tak boleh cakap macam mana kita tahu. Kita tak boleh bercakap macam kita tahu sangat. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Tuan-tuan tengok, agama ajak macam tu. Agama ajak kita macam tu. Tuan-tuan, benda macam ni yang kita dah boleh dosa kering ni. Benda macam ni. Cakap-cakap ni cukup syok kita dengar dan kita bercakap sama. Walhal benda yang menjadi cakap-cakap ini adalah benda yang belum tentu lagi pasti. Dia begitu. Melainkan kemudian daripada tahu akan batinnya. Melainkan kalau kita tahu isi perut dia. Dia kata. Baru boleh kita nak bercakap, nak kata apa dan sebagainya. Tapi mana boleh kita tahu isi perut orang? Kita tak boleh tahu. Melainkan sekiranya dia mengaku. Kita tak tengok dengan mata, tapi dia mengaku. Dia main cakap depan kita. Oh, dia kata aku, dia kata takat-takat sup mahak dua ada ni aku tak mahu. Aku syok sekali sup anak babi tu. Dia kata. Ada tuan-tuan, orang cakap macam tu. Apa yang dia nak tunjuk tak tahu. Telinga saya nak dengar. Dia syok sekali, dia kata sup anak babi. Orang Islam, dia bercakap lagu tu. Apa ni kan? Kita kata dia awak cakap lagu tu. Dah sungguh saya cakap betul. Buat keras lagu tu pula. Dia tinggal dia. Apa benda? Dia nak tunjuk apa kat kita? Adalah orang sombong macam ni ada. Ada. Cerita pasal minum arak. Kan?
Dia kata kalau betul-betul mau dia abang brand apa. Hak tu betul-betul bagus. Hak lain ni dia kata cakap depan orang. Cerita kata aku pergi di mana hari tu ni. Dengan perempuan Indonesia manakah aku buat lagu tu. Cakap di khalayak ramai di meja kedai kopi. Apa ni? Rambut dah berubah dah. Hidup cakap lagu tu. Rambut berubah dah. Hidup cakap lagu tu. Bukan kata anak bini. Cucu pun ada dah. Cakap lagu tu di kedai kopi. Ni kita dengar. Apa benda cakap lagu tu? Hidup buka dada. Habang dia buat benda-benda maksiat. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Manusia dengar tu dah satu tak elok. Allah subhanahu wa ta'ala dengar. Allah dengar ni. Amboi, Tuhan kata juah sungguhlah. Sudahlah kamu buat benda yang aku larang. Kamu declare depan orang ramai. Dengan bangganya kamu declare. Akan sampai hari Allah dengan bangganya Allah mengazab dia di depan orang ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu. Anda nampak? Kita balance dua benda. Kita tak tengok, kita tak tahu sebenar, kita tak boleh kata. Orang yang sebenar buat benda tu tak boleh duduk cerita benda buruk dia di depan orang semua. Dua-dua pun tak kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana cerita Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mendengar ia akan seorang memuji seorang. Maka kata Sayyidina Umar, adakah kamu musafir sertanya? Jawab laki-laki yang memuji itu, tidak. Kata Umar, adakah kamu bercampur gaul dengan dia pada apa-apa kerja? Jawab laki-laki itu, tidak. Kata Sayyidina Umar, adakah engkau berjiran dengan dia pagi dan petang? Jawab laki-laki itu, tidak. Kata Sayyidina Umar, demi Tuhanku yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Kalau macam tu, tiada kamu tahu akan dia. Sayyidina Umar kata. Mai satu orang duk cerita pasal satu orang ni, cerita baik, bukan cerita tak baik, cerita baik. Dia ni lagu ni. Cerita baik. Sepatutnya tak ada salah apa. Sayyidina Umar tanya dia pasal lebih-lebih. Cerita tu lebih-lebih. Sayyidina Umar tanya dia. Sayyidina Umar tanya dia ni, aku nak tanya hang ni orang yang hang duk puji ni, hang biasa musafir sama dengan dia? Dah tak biasa lah. Tak biasa macam mana cerita macam mana hang rapat sangat dengan dia? Nak tanya lagi, Sayyidina Umar kata, ni hang duk puji kawan tu tadi, hang ni ada duk bercampur gue dengan dia, hang kerja sama dengan dia ke? Dia kata tak. Sayyidina Umar kata tak apa, nak tanya hang satu lagi. Dia kata hang ni orang yang hang duk puji tadi ni, hang duk ada dengan dia daripada pagi sampai petang ke? Dia kata tak juga. Kalau lagu tu, kalau dengar ke cerita hang tadi tu, macam hang ni tidur bangun dengan dia, kira pergi mana pun dengan dia, punya duk cerita ni macam hang tahu sangat pasal dia. Kalau lagu tu, kesimpulan dia hang tak tahu lah pasal dia ni, tak tahu tu soal cerita lah. Sayyidina Umar kata. Tuan-tuan, itu cerita baik. Cerita baik pun Sayyidina Umar potong. Pasal apa? Pasal lebih-lebih. Kalau cerita buruk, tuan-tuan, mai doa abang Allah, dia ni yang pada dengar lah, dia ni lugu ni, dia ni tak boleh pakai, dia ni lugu ni. Cara dia perburuk kau tu macam dia cukup kenal kau tu. Mau tanya dia, hang berapa bulan dah hang duduk sekali dengan dia? Ada lah. Tak maulah. Ni cara hang cerita ni macam hang duk tidur bangun dengan dia, macam hang ni anak dia, macam hang ni bini dia, macam hang ni laki dia, macam hang punya rapat dengan dia. Cara hang cerita ni sampai habis benda dalam kain, dalam kelambu pun semua hang tahu ni. Hang tahu sungguh ke? Kalau takat duk jumpa kot jalan angkat tangan aja, hang nak cerita lagu tadi tak salah. Kita ni tuan-tuan, kita kena ada sikap macam tu. Bila orang terlampau-lampau, kita mau potong buang. Bukan potong apa? Potong nak selamat dia daripada dosa. Kalau kita biar, dia duk karang dosa buat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar, orang mai cerita benda baik pun dia potong. Pasal apa? Pasal aku tahu hang ni bohong je. Pasal hang pun tak rapat dengan dia terang benar, macam mana hang boleh cerita macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata, bala yang keempat. Dah tiga dah tadi tinggal jauh, baru main nombor 4.
Dia kata iaitu terkadang jadi sukacita orang yang kena puji itu dengan sebab pujian. Padahalnya ia orang zalim ataupun dia orang fasik. Kita pergi duk puji pula silap pergi puji orang jahat. Dia kata. Maka yang demikian itu tidak harus, kerana sabda Nabi SAW bahawasanya Allah Ta'ala murka ya apabila memuji seorang akan orang yang fasik. Maka orang yang zalim lagi fasik itu sayang dia dicela akan dia supaya duka cita dia. Nabi kata tak boleh kita piduk kata orang jahat ni baik. Tak boleh. Kalau terang-terang terbukti dia jahat, kita pergi kata baik. Tak boleh. Nabi kata. Pasal apa? Pasal orang jahat, kalau dia buat kejahatan depan-depan orang, dia duk tunjuk kejahatan dia. Dia wajar dicela. Supaya celaan itu menyebabkan dia rasa dia kena ubah sikap dia. Piduk puji dia, kita akan merosakkan lagi dia. Begitu. Dan tiada sayur dia, dipuji akan dia supaya suka cita dia. Tak boleh. Dia duk minum arak depan-depan orang terang-terang duk tunjuk dan sebagainya. Kita piduk kata hang champion 3 botol tak ambuk lagi. Dia kata dia begitu. Kita merosakkan dia. Baik. Dan ada pun orang yang kena puji itu, maka memberi mudarat akan dia oleh puji itu daripada dua jalan. Kalau sekiranya ni pula dia kata orang yang kena puji. Orang yang kena puji pun nak jadi mudarat juga dekat dia. Maka salah satunya bahawa jadi padanya besar diri. Dan ujub akan diri dia. Heran tu maksud dia ujub. Kita puji dia, setidak-tidaknya dia berasa dalam diri dia, dia berasa dia ni bagus. Tak bagus. Rasa diri bagus itu tak bagus. Tuan-tuan, kita pun. Kita ni pun kalau kita rasa diri kita ni dah okey, maknanya kita tak okey. Kita ni kalau rasa diri kita ni ilmu dah cukup, maknanya ilmu tak cukup. Kalau kita rasa diri kita ni dah cukup bertakwa pada Tuhan, kita belum bertakwa pada Tuhan. Pasal apa? Pasal kita kena rasa kita ada kurang, maka baru kita ada semangat kita nak perbaik diri. Bila kita duk rasa kita dah okey, kita dah jadi satu orang yang mati. Kita tak perbaik dah apa-apa yang ada pada diri kita. Agama tak mau orang yang rasa diri dia selamat dan okey. Agama tak mau macam tu. Agama mau kita berbimbang dengan diri kita. Mau duk fikir ni, aku ni. Mau duk fikir macam tu. Baca Quran pun jarang-jarang. Kita mau duk ingat macam tu. Duk pergi mengaji, merasa dah tapi yang amalan tak banyak mana juga. Mau duk ingat macam tu. Duk dengar hadis tentang kebaikan ni banyak sangat dah. Tapi semayang malam ni pun tak buat sebulan dah. Mau duk rasa macam tu. Bila kita rasa macam tu, kita ada ruang untuk nak perbaik lagi mana yang kurang dalam diri kita. Dia kata. Maka dua sifat ini membinasakan tuannya. Dua ni. Dia kata besar diri dengan rasa ujub. Merosakkan kita. Yang keduanya dia kata, bala yang kena pada orang yang puji ni. Pada orang yang kena puji. Yang kedua, apabila dipuji seseorang dengan baik, sukacita ia dengan dia. Dia kata ini tak boleh. Bila orang puji dia yang kena puji ini dia rasa syok. Dia kata. Dan lemah dia daripada bersungguh-sungguh atas segala taat. Bila orang semua duk kata dia baik, dia rasa mana dia duk buat lah dah cukup dah, dah okey dah. Tak payah buat apa lagi dah. Maka merosakkan dia. Dan redha ia akan dirinya. Dia rasa dia dah okey. Tak mau macam ni. Dan barang siapa hairan akan dirinya, maka koranglah bersungguh-sungguh pada ibadat dia. Dia duk berasa dia dah okey dah, dia tak buat dah. Dekat doa adalah dah cukup. Begitu. Kerana yang bersungguh bagi amal itu, siapa yang nampak akan dia taksir. Orang yang nak kuat buat ibadat ni, orang yang dia nampak dalam diri dia ada loophole. Ada lagi lubang-lubang yang boleh diisi. Ada benda lagi. Ada banyak tempat yang kosong lagi. Aku mengaji korang lagi. Baca Quran pun tak cukup elok lagi. Dia duk tengok banyak kelemahan diri dia. Maka dia ada ruang nak boleh perbaik diri dia. Maka apabila dilepaskan lidah memuji atasnya, disangkanya dia sudah sampai ke makam yang tinggi. Bila semua orang duk kata dia bagus, dia duk rasa dia ni dah okey dah. Maka itu merosakkan dia. Masalah dia kata memuji itu tidakkah boleh sekali-kali? Jadilah ni macam mana? Dia kata jadi ceritanya puji ni tak boleh langsung kan?
Tak boleh langsung ke kita puji orang? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya, sekiranya sejahtera puji itu daripada segala bala yang tersebut pada diri orang yang memuji dan pada diri orang yang kena puji, nescaya tak mengapa memuji itu. Kalau kita yang puji pun kita tak sampai ke peringkat bohong, kita cakap hak benar, kawan yang kena puji pun tak merosakkan ibadat dia. Dalam keadaan macam tu tak apa, dia kata. Bahkan terkadang-kadang jadi sunat pula. Bahkan kadang-kadang kita pergi habang sikit berita gembira kat dia, bagus. Dia abang kat dia kata, saya ni abang okey. Saya suka lah tengok hang ni. Hang tiap-tiap kali lepas semayang duk buka Quran baca. Saya teringin mesti kalau boleh saya nak jadi macam hang. Pekat tu ya. Cukup, jangan lebih lah. Bagus, sekurang-kurangnya dia baca Quran ni, dia pergi dengar macam tu, dia rasa juga bagus juga benda aku buat ni. Ada orang lain boleh contohi apa yang aku buat. Dia baca cara positif dulu tu. Elok, saya kata. Maka kerana itulah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sahabatnya sehingga bersabda ia, jikalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seisi alam, nescaya berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga. Nabi kata benda ni depan Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata ni, Abu Bakar ni kalau amalan dia ditimbang di sebelah neraca, sebelah lagi semua penduduk dunia isi alam ni letak sebelah, nescaya berat lagi amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata tu depan Sayyidina Abu Bakar. Nabi puji depan-depan. Dan bersabda Nabi SAW bagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jikalau tidak dibangkitkan aku jadi Nabi, pastilah kamu wahai Umar dibangkitkan jadi Nabi. Udah, Nabi kata kat Sayyidina Umar depan. Nabi kata kalau Allah tak lantik aku jadi Nabi, tak ada orang lain dah, kamulah yang akan menjadi Nabi. Nabi kata depan Sayyidina Umar Al-Khattab. Begitu. Ni hadis semua ni hadis. Maka apakah puji yang lebih daripada itu? Dia kata, nak puji tu ke mana lagi? Tu cukup hebat tu punya pujian tu. Kata kat Sayyidina Abu Bakar, amalan kamu ni kalau bubuh sebelah, amalan seisi alam bubuh sebelah, amalan kamu lagi berat. Cukup hebat tu. Pujian tu cukup tinggi. Tapi Nabi bagi dekat Sayyidina Abu Bakar depan dia. Demikian juga dekat Sayyidina Umar tadi. Tetapinya maulah benar-benar dan tahu. Dan adalah orang yang dipuji Nabi itu orang yang amat tinggi martabatnya. Dari sebab itulah patut mempesakai, yakni menerima mereka itu akan puji itu. Dua. Yang pertama apa? Nabi memang cukup tahu. Nabi cukup tahu. Dia puji Sayyidina Abu Bakar ni, Abu Bakar tidak akan rosak dengan pujian dia. Nabi cukup tahu. Maka Nabi puji macam tu punya hebat depan dia. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula memang orang yang layak menerima pujian itu. Maka apa hak Nabi kata tidak jadi salah. Dia kata. Kerana tiada takabur dan tiada herankan diri dan tiada lemah mereka itu daripada beramal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Nabi kata macam tu dekat mereka, semua ni langsung tak membawa mereka besar diri. Bahkan bila Nabi kata tu, mereka lagi rasa rendah diri di depan Allah dan di depan Nabi. Dia rasa tu Nabi menghargai dia. Dan Nabi pula bila kata, ini semua Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh. Maka Abu Bakar rasa Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi menghargai dia. Bukan dia nak besar diri, dia semakin rasa tunduk hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Masalah dia kata memuji diri sendiri salah ke tidak? Wallahu a'lam. Kita baca bulan depan. Ini tajuk. Ni pula cerita dia kata masuk bakui angkat sendiri. Boleh tak boleh? Ni karut juga ni tajuk ni. Dia kata masuk bakui angkat sendiri. Boleh tak boleh? Hak tadi duk cerita orang puji. Ni cerita duk tunggu orang puji tak puji dia sendiri. Dia sendiri. Lagu piduk buka cerita, yang cerita tu menggambarkan dia ni sudah masuk bakui, lepas tu lagu duk angkat. Macam mana nak naik bakui tu? Allah kata ambil bakui buat lift dulu, baru piduk dalam bakui tu, lift naik dia naik juga lewat karut semua tu kan. Ni maksudnya bakui tu. Bakui kita masuk tu, kita nak angkat macam mana kan?
Kata lagu tu. Dan kita nak tengok dari sudut agama. Dari sudut agama boleh tak boleh buat kerja macam ni. Wallahu a'lam. Apakah tanggungjawab kita terhadap saudara kita di Palestin? Nak pergi berjihad, kekuatan umat Islam tak cukup kuat. Sebab kita umat Islam seluruh dunia tak bersatu dalam soal ini. Cukupkah kita sekadar mendoa keselamatan orang Palestin dan menjahanamkan Yahudi, Zionis dan Amerika yang membantu Yahudi? Soalan. Tuan-tuan, apa lagi kita boleh buat? Kan? Palestin tu keliling dia Mesir, Jordan, Syria. Yang mana negara-negara ni mempunyai tentera yang kuat. Kuat, tuan-tuan. Kekuatan tentera darat Mesir dengan kereta kebalnya, tank dia, dengan jet pejuang dia, dengan apa, demikian juga Syria, demikian juga Jordan. Sebenarnya dah cukup dah. Dah cukup dah. Kalau sekiranya negara Arab semua bersatu. Bersatu menentang Yahudi. Sebab terang-terang yang jahat dalam isu ni ialah Yahudi. Terang. Satu dunia tahu. Cumanya nak mengaku tak mengaku. Yang tu saja. Tapi tahu, semua tahu. Bila sebut kata ada pembunuhan beramai-ramai di mana itu? Satu dunia tahu. Memang benda tu berlaku. Presiden Bush buat-buat tak tahu. Dia buat satu press conference di Amerika. Dia kata betul ke? Dia kata ada pembunuhan di situ. Bush kata betul ke? Dia kata dia tak dapat maklumat pun kata ada orang Islam kena bunuh di situ. Dia tak dapat maklumat pun. Dia tak tahu. Dia kata. Tak apalah. Dia kata kalau betul kita tengok macam mana. Dia kata kita hantar wakil daripada Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ke apa. Tapi tengok betul ke tak betul. Dia kata begitu. Tuan-tuan, statement dia tu menghiris hati kita. Menghiris hati kita. Kalau satu orang Amerika kena bunuh di satu negeri ceruk mana ke, dia boleh tahu. Macam mana puluhan umat Islam kena bunuh beramai-ramai di Palestin. Dia kata dia tak tahu. Kita tak mau cakap benda ni, buang masa. Cerita dia apa? Cerita dia umat Islam hari ini dihina. Yang tu saja. Duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Tuhan kata ditimpa ke atas mereka kehinaan. Aynama tuqifu, walau di mana mereka duduk. Illa bihablin minallah, melainkan kalau sekiranya mereka berpegang dengan tali Allah. Ulama tafsir sepakat mengatakan tali Allah maksudnya Quran. Pasal apa? Pasal Nabi sebut dalam hadis dia, hablullah ialah Quran. Selagi mana orang Islam tak mau pegang Quran, Tuhan kata mereka akan dihina. Bila Allah kata lagu tu, tak boleh buat apa. Jadi cerita nak hantar orang pergi berperang, nak hantar orang pergi berjihad pun tak jadi cerita. Sebab apa? Masalah asal dia ialah tak berpegang dengan Quran. Itu masalah asal dia. Hak tu mau selesai dulu. Orang Islam Mesir ke, orang Islam Syria ke, orang Islam Jordan ke, orang Islam Malaysia ke, orang Islam Indonesia ke, orang Islam mana pun, Quran mesti dijadikan pegangan mereka, perlembagaan mereka. Kalau sekiranya orang Islam pegang kepada Quran, Allah akan bantu orang Islam. Seperti mana Allah pernah bantu tentera Badar ketika mereka lawan dengan musuh yang berjumlah hampir 1000, mereka hanya 300 boleh menewaskan 1000.
Setengah orang kata tak boleh cakap. Benda tu tak boleh cakap. Dia kata benda, zaman Nabi lain, kita lain. No. Boleh cakap benda tu. Sebab apa? Sebab itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dia kira in tansurullah ayansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong Allah, tolong apa? Allah tak perlu pertolongan kita. Maksud tolong Allah apa dia? Tolong angkat agama Allah letak di tempat dia. Quran mesti dijadikan rojokan. Kalau negara yang orang Islam memerintah pun tidak mau rojok Quran,